Di studio seterusnya, kami ingin bawa anda ke cerita Pagi Sarawak bersama dengan rakan penyampai hari ini, Ruth Ampun, yang akan berkongsi berkenaan pematuhan SOP di Rumah Panjang. Silakan. Terima kasih rakan di studio. Selamat pagi Malaysia. Salam sejahtera dan selamat pagi. Baik, saya dan kru berkesempatan membuat tinjauan ke salah satu rumah panjang di daerah Sebauh Bintulu, dan apa yang saya nak kongsikan dalam cerita Pagi Sarawak pagi ini mengenai pemahaman dan juga pematuhan penduduk rumah panjang terhadap kawalan Kediri dan juga SOP COVID-19. Baik, bersama saya ketika ini Yang Berhormat Datuk Seri Steven Rundi Anak Utum, Menteri Utiliti Sarawak, yang turut membuat tinjauan. Jadi Datuk, bagaimana Datuk Seri melihat pematuhan masyarakat di rumah panjang terhadap SOP dan juga SOP menghadiri upacara pengubumian? Ya, terima kasih kepada Puan Ruth. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya sekarang berada di Rumah Panjang dalam usaha kita meninjau keadaan SOP yang telah pun kita berikan, arahkan kepada seluruh penduduk di negeri Sarawak. Saya dapati keadaannya, terutamanya khususnya di kawasan di Sebauh. Sekarang ini, walaupun beberapa ketika dahulu kita mempunyai beberapa kes-kes ataupun lockdown rumah panjang yang kita telah pun lakukan di Bukit Sekubung dan sebagainya, kita dapati kawalan yang cukup dan kerjasama daripada orang rumah panjang cukup baik. Jadi dengan itu kita hanya melihat bagaimana penularan pandemik COVID-19 ini berlaku dan dapat kita kawal. Baik Datuk, dan Bintulu nanti akan menerima vaksin COVID-19 yang dijadualkan bermula Jumaat ini sehingga 11 Mac. Jadi apakah harapan Datuk Seri terutamanya kepada penerima-penerima vaksin yang terdiri daripada petugas barisan hadapan? Jadi secara keseluruhannya negara Malaysia telah pun menerima vaksin, terutamanya Pfizer. Dan saya dipahamkan ada juga beberapa vaksin yang lain telah pun dikenal pasti dan telah pun diberikan kebenaran oleh NPRA, iaitu satu regulatory body yang telah pun orang-orang yang expert pasal vaksin. Saya dipahamkan di Bintulu akan menerimanya 26 hari bulan ini, dan 7 hari bulan kita akan fasa pertama memberi suntikan kepada iaitu frontliners, doctors, nurses dan sebagainya, dan juga kepada orang-orang yang memberi sokongan seperti PDRM dan juga rela dan sebagainya. Jadi selepas itu fasa kedua, orang-orang tua, orang-orang yang ada penyakit umur 60 ke atas akan menerima vaksin tersebut. Jadi tiap-tiap shipment ataupun hantaran akan diberikan sehingga bulan April. Lepas itu bulan April sampai bulan Ogos kita akan meneruskan kepada semua penduduk 18 tahun ke atas. Jadi setakat ini saya diberitahu penduduk di sini sangat menunggu dan penerimaannya sangat baik. Jadi saya kira memanglah apa yang suntikan vaksin ini dapat dijalankan dengan lancar di kawasan ini. Kita perhatikan negara-negara yang besar telah pun menggunakan vaksin tersebut, termasuk di negara Amerika, di United Kingdom, sudah terbukti dapat menurunkan gejala-gejala penyakit COVID-19. Berarti dia juga akan menurunkan kes-kes yang kita ada pada ketika ini. Jadi harapan saya supaya semua menerima ini demi untuk kita dapat menurunkan gejala-gejala tersebut. Perlu diingat, vaksin ini bukan ubat. Vaksin ini hanya untuk menyekat daripada penyakit ini bergejala ataupun menular dengan tidak terkawal. Ekonomi kita sudah cukup terganggu dan tidak dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kita perlu lakukan. Dan lepas itu semua ada orang yang daily paid, gaji hari. Kalau tidak kerja tak ada gaji. Bayangkanlah kalau ada pasal kuarantin 14 hari dalam setiap bulan, 14 hari tak makan ada. Inilah tujuannya. So kita mengharap vaksin-vaksin ini adalah percuma. Iaitu vaksin akan dibayar oleh kerajaan, termasuk orang-orang yang tinggal di negeri ini walaupun bukan kerajaan Malaysia.
Baik, terima kasih Datuk. Baik, sekian dahulu perkongsian cerita pagi Sarawak dari Bintulu. Kembali bersama rakan di studio Selamat Pagi Malaysia. Silakan. Terima kasih kepada